Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam episod yang ke-72 ya, slot mingguan Filomi Dr. Har di TV Ikram ya, satu slot mingguan setiap hari Selasa jam 10 pagi ya. Yang mana kita membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan isu semasa ataupun mungkin lebih kepada pembangunan diri kita ya. Dan untuk bulan ni kita bincangkan tentang krisis kepercayaan ataupun crisis of trust ya. Dan ini maklumlah November ni ada 5 hari Selasa ya. Jadi sebab tu hari itu ada 4 saja. Dan untuk bulan ini kita dah bincangkan tentang pengenalan apakah dia krisis kepercayaan. Sebelum tu kita bincangkan tentang apakah itu kepercayaan dan bilakah ya kepercayaan ini boleh mengalami krisisnya tu ya. Dan kedua kita bincangkan tentang mengapa kita perlu berikan perhatian kepada krisis kepercayaan ni. Dan pada episod yang lepas, episod yang 71 ya, minggu lepas, kita bincangkan tentang faktor-faktor yang boleh menyebabkan ya berlakunya krisis kepercayaan ya. Dan penyebab itu boleh menyebab adalah yang sama ada dalaman ya ataupun juga dalam konteks luaran begitu kan. Jadi apa-apa pun dia menyebabkan kita kepercayaan tu, Dr. ulangkan sikit lah ya dari sudut definisinya, dia adalah satu suasana di mana keadaan di mana kita memberikan ya satu keyakinan kita terhadap orang lain contohnya atau situasi itu, dan kita percaya ya bahawa kita tidak akan dikhianati ya. Dan bila kita percaya kepada seseorang ataupun ya kepada janji ya, maknanya kita telah meletakkan diri kita ya dalam satu ya kedudukan yang rentan ya atau vulnerable lah. Maknanya kita ni bolehlah dikhianati ya. Dan di situlah apabila kepercayaan kita itu ya dinodai ya ataupun disia-siakan, maka berlakulah krisis kepercayaan. Kita terseriklah, tak nak lagi dah percaya ya. Dan kali ni kita bincangkan tentang bagaimana kita nak membendung ya krisis kepercayaan ini. Maknanya senang cerita bagaimana kita nak memastikan ya tahap kebolehpercayaan kita ataupun trustworthiness kita itu dapat kita kekalkan ya, hingga kan kita ini agaknya kalau orang sebut je nama mereka orang akan tahu oh dia ni boleh dipercayai ya. Sebaliknya kalau misalnya kita ini mungkin ya tidak mengikuti ciri-ciri yang tertentu itu, maka kita dikategorikan sebagai orang yang tidak boleh dipercayai. Jadi di situ kita sebenarnya ya mempunyai dalam situasi itu kita mempunyai satu cabaran yang sangat besar untuk mendapatkan semula kepercayaan orang. Jadi dalam konteks perbincangan kita hari ini ni ya, kita katakan bahawa katalah ya kepercayaan itu telah diberikan, bagaimana kita nak pastikan kepercayaan itu boleh terus ya ditatang, dijaga hingga kan tidak ya berlakunya krisis kepercayaan. Dan satu lagi bahagian Dr. Har akan bincangkan apa yang berlaku selepas ya kepercayaan kita itu telah dikhianati. Ya ataupun kita tak ya yang kita harapkan begini yang jadinya begitu, maka kita hilang kepercayaan kita. Bagaimanakah agaknya kita boleh mendapatkan semula kepercayaan. Almaklumlah ya, bila kita sebut tentang kepercayaan ini banyak bergantung kepada persepsi kita ya, juga bergantung kepada banyak mana maklumat yang kita perolehi. Mungkin sebelum ni kita tidak ada maklumat tersebut ya, jadi maka kita ni betul-betul percaya. Tiba-tiba bila kita dapat tahu ya bukti-bukti yang kita sendiri lihat dengan mata kepala kita contohnya, maka di situlah ya kita dapati bahawa selama ini kepercayaan kita telah ya, tidak dihargai dan dikhianati ya. Dan dari situ tu kita pastinya tidak akan mahu lagi percaya. Jadi orang kata dalam peribahasa kita pun ada ya kita sekali terantuk tu barulah kita mengadah, barulah kita ni, dan kita tak nak masuk dalam lubang yang sama 2 kali. Ya, jadi sebelum tu mungkin ya Dr. Har bagikan untuk memberatkan lagi ya, betapa pentingnya kepercayaan itu. Kita tahu bahawa sifat boleh dipercayai ini
ya, sifat benar, ya, adalah sebahagian daripada sifat kenabian, ya. Maknanya dalam fungsi dan tanggungjawab seorang nabi dan rasul itu untuk menyampaikan, ya, wahyu daripada Allah, ya, dakwah tentang tauhid itu di tengah masyarakat yang memang sememangnya akan menolak, faktor kebolehpercayaan ini sangat-sangat penting. Dan saya sebutkan ni, di dalam episod yang ke-70 Ustaz Dr. Har. Bagaimana, ya, untuk menyediakan Rasulullah SAW sendiri untuk tugasan nubuah ini. Rasulullah SAW telah dikenali sebagai Al-Amin, ya. Maka sifat amin itu, sifat integriti boleh dipercayai itu sangat penting, ya. Jadi baik, kita pergi kepada apa, inilah, ya, kalau kita nak bincangkan bagaimana kita nak pastikan, ya, kebolehpercayaan kita itu, ya, sentiasa dijaga, ya. Maka kita sebutkan ni yang dalam konteks peribadi, ya, individu, setelah kita mahu menjadi manusia yang dikenali sebagai seorang yang amanah, ya, seorang yang boleh dipercayai. So itu antara apa yang kita bincangkan di sini, sebab, ya, dalam topik ini dia bermula dengan bagaimana, ya, bagaimana kita memupuk, ya, sifat kebolehpercayaan atau trustworthiness dalam diri seseorang. Dan di bahagian yang kemudian nanti dah terangkan macam mana yang kita nak buat setelah kepercayaan kita, ya, dikhianati dan, ya, dinodai lah, ya, kita punya selama ni kita percaya, ya, kita tengok didapati ianya tidak seperti yang kita sangkakan. Jadi tentu itulah, ya, yang menyebabkan hati kita terluka betul, ya, dan, ya, dengan mudah kita kata tak boleh percaya dah dia ni, ya. Okey. Jadi pertama sekali, sifat amanah ini sebenarnya dia adalah sifat yang kena tanamkan daripada kecil lagi. Ya, jadi samalah juga either nature and nurture, ya. Jadi diri manusia ni secara amnya, secara fitrahnya memang sangat, ya, suka kepada aspek boleh mempercayai, ya, sebab memang kita ni dijadikan dengan ciri-ciri ya, kena percaya dengan orang lain ni. Kalau tak, kita mungkin tak bolehlah hidup dengan keadaan mencurigai semua orang, ya. Jadi pertama sekali orang kata lesson pertama sekali, ya, sesi pembelajaran untuk kebolehpercayaan atau, ya, kepercayaan ini berlaku ketika seorang anak, ya, dibesarkan, dididik, timang oleh seorang ibu dan seorang ayah. Ya, di situ sebagai bayi, ya, sebagai manusia yang masih tak tahu apa-apa, dia akan belajar untuk, ya, mengenal ibu bapanya sebagai orang yang paling dia percayai. Ya, dia tahu setiap kali dia ada keperluan, ya, dia menangis, dia tak boleh lagi nak berkomunikasi melainkan melalui tangisannya. Dia dapati yang inilah, ya, si ibu ini dan juga ayah inilah yang sentiasa ada, ya, bersama dengan dia. Maka di situ kita dapati, ya, anak-anak ni menunjukkan respon yang secara fitrah dan nalurinya. Apabila dia menangis, dia rasa kesejukan, kelaparan. Apabila dia dengar suara uminya, ya, ataupun dipegang, ya, dirinya tu, dia peluk di dalam tu, dia menghasilkan, ya, satu rasa selamat. Ya, dan oleh sebab tu bermulalah sebenarnya, ya, proses seorang manusia kecil ini mempercayai ibu dan ayahnya. Ya, dan kita juga dengan disebabkan, ya, Allah menumpahkan rasa kasih sayang, kesian belas itu, maka kita memang menjaga kebajikan anak kita ni, ya, bukan hanya masa dia kecil tu saja, dah besar panjang pun masih lagi, ya. Dan oleh sebab tu mungkin kalau kita tanyakan, ya, pada diri kita sendiri, siapakah orang yang kita paling percayai, ya, tentu tak lain tak bukanlah kedua ibu bapa kita sendiri, ya. Kita tahu bahawa ibu bapa kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan, ya, membahayakan kita. Mereka tidak akan buat keputusan yang akan merugikan kita. Ya, itu satu kepercayaan. Dan sekiranya kepercayaan ini terus dipupuk, ya, maknanya ibu ayah itu memang menjalankan tanggungjawabnya, ya, mendidik dengan baik.
Lepas tu anak-anak itu mula perasan bahawa dalam hidup dia bukan hanya adik ibu bapanya saja, dia ada pula mungkin adik-beradik yang lain, dan dia mula berinteraksi dengan dunia luaran dia, dan dia mulalah belajar untuk mempercayai. Dan Dr. Han dalam bidang pendidikan seksualiti komprehensif, kita ada satu tahap umur di mana kita kena mengajar anak-anak kita bahawa ada kalanya ada orang yang akan mengeksploitasi dia. Jadi di situ kita sudah memberikan satu didikan lagi bahawa rupanya di dalam dunia ada orang yang boleh kita percaya, ada orang yang tak boleh kita percayai. Jadi di situlah bermulanya. Mungkin sangat menarik bila kita lihat daripada seorang bayi yang baru lahir, tak tahu apa-apa, akhirnya mula membesar, dan di situlah kita memberi dan mendidik dia, dan bagaimana dia dididik itulah nanti yang akan akhirnya membentuk seorang yang boleh dipercayai ataupun tidak. Okey, jadi katalah kita tengok yang ideal dulu, maknanya dia mula membesar dengan kasih sayang, ada di situ keperluan asasnya semuanya dijaga, makan minumnya, perlindungan, dari sudut keperluan pendidikan, semuanya diberi dengan baik, maka anak ini mempunyai peluang untuk menjadi insan yang sejahtera. Dalam konteks ini juga dia mula mengenal unsur-unsur yang membuatkan dia macam kalau scoring tu kan, ada banyak ni, okey dia boleh percaya yang ni, dan sekiranya kalau misalnya untuk bidang Dr. Han, Dr. Han sebutkan sekali lagi tentang pendidikan seksualiti komprehensif, kita katakan bahawa di dalam diri kita ada satu yang Allah berikan yang mana kita boleh merasa sama ada kita selamat atau tidak. Dan itu sangat penting. Jadi anak ni kalau dia rasa tidak selamat dengan seseorang, seorang dewasa, walaupun orang tu dia kenal, kerana dia rasakan orang tu sebenarnya menyuruh dia melakukan sesuatu yang tak pernah disuruh oleh orang lain contohnya, dan melibatkan sesuatu yang selama ini sangat dijaga oleh ibu ayahnya, maka dia sebenarnya itu perasaan itu sangat penting, kerana itu adalah satu sensor, biosensor, satu pengesan bahawa dia sebenarnya tidak berada dalam keadaan yang selamat. Maka orang yang mungkin asalnya dipercayainya itu, dia kena memastikan dia akan dapat perlindungan daripada orang lain contohnya, dan tidak terus-terusan percaya. Di situ ini sangat penting. Tapi kita juga tak boleh mendidik anak kita hingga dia tak percaya dengan semua orang pula. Jadi antara dua ekstrim ni, maknanya percaya sangat luar bendul sangat semua orang, orang kalau yang besar yang dewasa sikit dia rasa orang ni mesti apa yang orang tu kata mesti ikut begitu, ataupun kita tak malah juga dia sampai tidak langsung mempercayai orang. Jadi di sini sebenarnya adalah satu pendidikan yang sangat penting untuk anak-anak kita melihat sendiri bagaimana kita membesarkan mereka, bagaimana interaksi kita dengan orang lain, apa yang dia perlu buat sekiranya dia rasa dirinya terancam. Ini semua adalah salah satu didikan dan juga cara strategi untuk memastikan anak-anak kita ini selamat. Dan dalam konteks selamat ini, unsur kebolehpercayaan itu sangat penting. Sebabnya ialah kita tak boleh ada 24 jam di sekeliling anak kita tu. Jadi anak kita kenalah ke sekolah, naik van, naik pengangkutan awam, sampai ke sekolah, dia bertemu dengan gurunya, dengan kawan-kawannya. Maka apabila semakin luas dia punya interaksi sosial dia tu, maka aspek percaya, kebolehpercayaan, mempercayai ini, dipercayai ini jadi satu yang sangat penting. Jadi saya kira ini satu yang memerlukan kita sebagai ibu bapa untuk membincangkan tentang aspek ini, meletakkannya sebagai salah satu prioriti supaya anak kita tahu bahawa aspek keselamatan, kebolehpercayaan itu adalah satu aspek yang sangat penting. Baik. Sementara tu anak kita dia mula mempunyai konsep self awareness atau kesedaran tentang diri dia tu, siapa dirinya. Jadi ini semua tentu sekali apabila anak-anak kita dah masuk peringkat usia 6-7 tahun, dia sudah mula berfikir kan, dia sudah mula melihat orang lain begitu. Dan di sini sebenarnya kita telah menanamkan nilai dan juga cara didikan kita tu sebenarnya sudah tertanam di dalam fikirannya, dan lepas ni
menarik ya, dia akan compare note dengan kawan-kawan yang lain di sekolah tu ya. Contohnya di rumahnya ada peraturan 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba dia mungkin pergi rumah kawan dia, peraturan tu tak ada pun ya, dan dia dapat kawan dia boleh buat apa saja contohnya. Maka dia akan bertanya balik pada kita, kenapa ya kita ada ya set of kita ada set nilai yang berbeza dengan mungkin ya rumah kawan dia contohnya. Di sini sangat penting untuk ya kita memberikan maklumat ya kepada ya satu atau kita selalu katakan sebagai pencerahan kepada anak kita yang sudah mula kritikal ya, atau berfikir secara kritis tentang kalau sebelum ni mungkin bila dia tak ada interaksi dengan orang lain, dia ingat itulah dia cara yang paling baik kan, tapi sekarang dia mula bertanya, dan itu sebenarnya yang paling penting. Anak kita akan balik dan bertanya kepada kita, sebab itu adalah satu peluang keemasan untuk kita berbincangkan tentang nilai kita dan nilai orang lain ya, gitu. Jadi dan tentu sekali ketika usia anak kita ya peringkat sekolah rendah ini, dia perlukan sangat dibimbing secara kognitif. Maka lagi banyak dia bertanya, lagi baik sebenarnya. Dan khususnya dalam konteks perbincangan kita ni, ya bagaimana kita nak memupuk anak kita supaya dia mempunyai sifat amanah, integriti ini. Di sinilah ya mulanya ya kepentingan bercakap yang benar ya, berkata benar ya, mengaku kesalahan. Dan pada usia 9 ke 10 tahun ya, di sini adalah usia di mana kita mula mendapat ya idea dan juga mungkin daripada interaksi kita, pemerhatian anak-anak kita, dia ada sebenarnya kita boleh ya bila katalah ditanya sedangkan orang tu tak tahu apa yang kita dah lakukan atau apa yang kita tak lakukan, maka kita sebenarnya boleh berbohong. Ya. Jadi yang ini yang Dr. Ha rasa sangat penting ya, kita tahu bahawa anak kita usia 9 ke 10 tahun itu adalah usia untuk dia mula pecah amanah. Ya, berbohong tu ya. Dan berbohong tu kerana dia nak melepaskan diri daripada didenda ataupun ya apabila dia dimarahi. Dan di sinilah ya Dr. Han dulu ingat lagi masa mula arwah Pak Dr. Han belikan satu buku tentang puisi ya, dan juga peribahasa, simpulan bahasa ya Melayu. Di situ yang ada siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri ya. Selain daripada pantun tu menjadi satu contoh yang sangat klasikal untuk pantun yang ya, yang sememangnya itu sepatutnya ya dari sudut peraturan pantun dua kerat dua kerat ni ataupun dua baris ni, kita kata siakap senohong, bercakap bohong ya. Dia ada kap di situ dengan cakap, siakap ya, senohong ya, ataupun di situ ya bohong ya, gelama ikan duri ya, lama-lama ya duri itu mencuri. So ni saya ingat cikgu saya ajar contoh pantun yang paling baik. Kita pun kalau nak buat pantun ni tak boleh lah setiap kita pembayang kita mestilah ya beli kain di kedai nyonya, semuanya itu je kan, dia kena tengok macam tu ya. Okay, tu selain daripada tu, saya ingat dulu ya, sebab saya duduk di Sungai Besar Selangor ya, jadi saya memang selalu ikut ibu saya, almarhum bapa saya pergi ke pasar basah belikan. Jadi macam ikan siakap ya, ikan senohong ya, nama kalau saya tak panggil ikan senohong ya, dia ada nama lain, tak ingat pula apa namanya lah. Gelama ya, kita tahu tu selalu buat ikan. Jadi saya kenal nama-nama ikan ni kan, tapi saya tak faham maksud pantun tu. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Saya kata macam mana boleh cakap bohong lepas tu lama-lama mencuri. Kemudian ya, daripada pembacaan saya, perbincangan, rupanya bercakap bohong itu adalah percubaan pertama ya anak-anak kita untuk pecah amanah. Dan dia ada kaitan dengan perbincangan kita hari ini ya. Jadi anak kita akan belajar bohong. Kita pun dulu ya masa 9-10 tahun pernah cuba berbohong ya. Jadi oleh sebab tu kita sebagai ibu bapa kena sangat kata peka dengan perubahan ini. Bila anak masuk 9-10 tahun tu standby lah ya. Dia akan khususnya kalau kita ya akan kenakan denda ataupun ya akan dimarahi di depan adik-beradik lain kalau dia membuat kesilapan, maka dia akan cuba ya melindungi ataupun ya cover up ya supaya dia tidak perlu didenda atau berhadapan dengan ya ibu dan ayah yang marah-marah begitu ya. Jadi di situlah dia mula berbohong. Dan sekiranya
kita kita tak tangkap dia berbohong. Maknanya dia terlepas lah kan. Dia akan rasa confident, dia akan bohong lagi. Dia akan bohong lagi. Dan di sinilah sebenarnya bila kita sebagai ibu bapa dapat tahu yang anak kita berbohong, maka kita memang kena, itu peluang paling penting untuk mengajar dia betapa pentingnya berkata benar. Jadi sebabnya kalau seorang tu dah mula berbohong, kita tak tahu lepas ni bila dia cakap betul kan dia cakap bohong. Dan oleh sebab tu kita kena boleh mendidik anak kita supaya dia menghargai kepercayaan yang diberikan kepada dia tu. Dan dia tidak dengan mudah-mudah saja untuk mengenepikannya. Untuk ni saya mungkin anak saya masa anak lelaki saya Syamil, masa dia umur 10 tahun saya ingat lagi. Masa tu mungkin ada dah kafe cyber di kejiranan kita. Dan mungkin masa tu belumlah lagi macam sekarang ni kan teknologi digitalnya tu. Jadi kalau nak main komputer tu, budak-budak ni pergilah ke kafe cyber. Jadi dan masa tu juga Syamil pun dia memang berkawan balik dari sekolah tu nanti mesti nak pergi main bola. Dan saya memang tahu dia sangat suka main bola tu, kita bagilah izin ni tu. Tetapi itulah dia satu lagi mungkin bila kita jadi mak ayah ni, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila anak kita sudah mula nak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip nilai yang kita didik mereka tu, kita dah dapat warning tu. Kita dah ada orang kata red flags, kita dah ada amaran supaya lebih awal kita tahu, lebih senang kita nak menangani. Jadi satu petang saya tiba-tiba terasa dengan suami saya kata, "Mai kita nak tengok kat padang tu kan, nak tengok anak kita ni main." Selalu tu kita percaya sajalah kan. Tiba-tiba bila sampai kat padang yang sepatutnya dia tak ada orang. Jadi mana dia pergi, dia tadi keluar kata nak main bola. Masa tu kami terpaksa lah pergi ke tempat yang kita rasa pergi tu ramai-ramai. Masa tu jiran saya ni semua anak lelaki ni, bayi-bayi umur dia ramai. Jadi bila pergi tu kat cyber cafe tu, dekat cafe cyber tu nampak lah masa tu kan memang kena masuk tu tangga kasut. Bagus tu operator ni. So kita nampak kasut dan saya kenal kasut dia dan kasut kawan-kawan dia ada di situ. Jadi masa tu saya dan bapaknya kata kita ada dua pilihan, nak masuk nak masuk gate crash tu tangkap dia orang red-handed ataupun kita tunggu dia balik. Jadi saya dan suami pun mungkin katakan mari kita tunggu dia balik. Jadi setengah jam kemudian saya pergi beli something tu. Bila saya balik tu saya nampak dia rupanya nampaklah kan berlari balik ke rumah. Masa tu mungkin dah pukul 6 suku dan dia belum solat asar. Jadi dia balik. Dan masa tu bila saya sampai tu dia tengah solat. Alhamdulillah tengah solat. Dan saya katalah selalu tu solat sama-sama dekat padang ni, apa baru ni solat pula. Dia kata tadi main galit sangat ni baru nak solat. Okey. Tapi tadi punya ayah pergi tak ada seorang pun kat padang tu. Actually dia kata dia pergi rumah, dia sebutlah nama seorang tu kan kat sebelah sana tu. Buat apa kat situ kan? Dia ajak pergi, apa tak solat asar di situ. Dah mula bila dia berbohong, dia kena berbohong lebih lagi. Masa tu dah nampak muka dia dah. Sebab dia memang mungkin dia tak pernah berbohong. Tapi kali ni kemudian saya pun tanyalah, betul ke ni? Cakap betul-betul. Dia pergi mana sebenarnya? Kemudian dia diam je. Dan akhirnya dia cakap dia pergi ke mana. Saya kata dia pergi seorang ke? Tak, dia kata dia dengan kawan-kawan dia semua. Mana kawan-kawan dia? Dia kata dia kat sana lagi. Masa cakap tu dengarlah tapak kaki kawan-kawan ni baru balik. Jadi suami saya pun pergi keluar, tanyakan kat kawan-kawan dia ni, you orang ni dari mana ni? Dari main bola kan? Macam kan. Tak pergi tu ke kafe tu? Cyber tu? Tak, kita tak pergi. Tu Syamil pergi, dia kata. Saya pergi, dia kata. Korang tak pergi ke? Tak. Masa tu saya nampak anak saya yang dalam rumah ni dengar kawan-kawan dia berbohong. Dia pandang saya, dia kata tak, dia pergi sama ni, dia duduk kat sini, abang duduk sini, dia duduk sana, duduk situ. Dan saya tahu saya cakap benar ketika tu sebab kami nampak kat selipar-selipar tu kan. Tapi saya kata
sebab abang dah banyak kali bohong ni. Umi tak tahu pun abang cakap betul atau tidak ni. Ya. Diorang kalau ikut diorang tak, tapi diorang kata abang okey. Lepas tu dia kata takkan aku abang pergi seorang, abang pergi dengan diorang lah. Tapi saya katakan saya minta maaf lah kalau sebelum ni saya boleh percaya dia. Tapi jadi ketika tu mungkin mesej yang paling jelas adalah apabila kita berbohong, seterusnya tu kita tidak boleh lagi dipercayai. Ya, dan saya dapat lihat itu mempunyai impak yang sangat besar kepada dia ya. Waktu maghrib lepas tu dia menangis ya depan kami, dia kata minta maaf, dia takkan bohong lagi ya. Kawan-kawan dia pun pergi juga, tapi dia rasa dia dikhianati ya. Dan saya punya cara, saya masih lagi mungkin old school, saya minta dia menulis, saya tidak akan berbohong lagi ya. Saya tidak akan bercakap bohong ya. Saya tidak akan bercakap bohong macam tu. Saya suruh dia tulis. Tak sampai 100, 60 cukup. Dan dia tulis dan dia tambah 10 baris yang dia tulis sendiri. Saya tidak akan mempercayai kawan yang mengkhianati saya selepas ini. Dia tulis 10 tu, saya tidak akan percaya. Yang tu saya tak suka dia tulis sendiri ya. Dan saya tak tahu lah selepas itu ya, saya kira saya boleh percayalah dia ya, walaupun mungkin adalah masa-masa yang mungkin ya saya kantoi jugalah agaknya ya, tapi itu antara dia. Tapi itulah ya, untuk menghargai kepercayaan itu ya. Jadi itu dalam konteks ya menghargai kepercayaan. Kita mesti didik anak kita bahawa ya sifat amanah, boleh dipercaya itu sangat penting sebagai satu harga diri kita. Dia satu, bila kata sebut nama kita, first kali orang ingat dia ni memang seorang yang amanah, seorang yang boleh dipercayai ya. Saya mungkin mungkin pernah juga bercerita bagaimana bapa saya pastikan ya, bila kawan saya meminta saya simpan duit dia 50 sen yang besar tu kan. Masa tu dah 1 tahun berapa, 73 ya. Itu besar sangat dah tu. Dan saya rasa ya, dia minta saya simpan sebab dia tak nak bawa balik. Nanti adik dia curi, dia kata kan. Dia ada adik lelaki 2 orang. Dan saya rasa berat betul duit 50 sen ni. Dan bila balik ke rumah tu, saya cakap kat bapak saya letak dekat dalam bekas pensel saya 4 segi tu. Saya tunjuk kat bapak saya, ni duit daripada kawan saya, dia suruh saya simpan. Bapak saya kata sampai bila? Dia kata sampai minggu depan macam tu Sebab apa dia tak bawa balik duit tu? Dia kata nanti adik dia ambil kan. Lepas tu bapak saya pesan ya, jangan sentuh duit tu, jangan gunakan duit tu. Nanti hari apa ya, macam tu hari Jumaat, Isnin tu nanti dia nak ambil balik tu, bagi balik duit ni. Jadi masa tu saya dah mula boleh berfikirlah ya tentang nilai wang tu. Saya tanyakan soalan, tapi bapak saya merah padam muka dia. Kata, saya boleh je guna duit ni kan untuk beli apa-apa, tapi nanti saya gantikanlah dengan 50% yang baru. Di situ mungkin saya dah tahu menilai bahawa dia taklah semestinya duit ni kan ya. Apa mana saja duit shilling yang ada 50 sen, nilainya boleh lah. Tapi bapak saya itu pengajaran untuk saya. Dia kata ya, dia mengamanahkan saya duit ini untuk disimpan. Maka saya kena pulangkan duit yang ini juga ya, bila dia minta balik. Jadi sebab saya tak boleh langsung pegang, saya tak boleh guna. Itu yang saya pegang sampai bila-bila. Saya rasa sebab daripada situ saya dapati bapak saya punya message itu bahawa kepercayaan adalah satu yang sangat berharga yang mesti kita ni kan. Jadi bagaimana kita nak menanamkan kepercayaan itu memang dari kecil. Saya rasa tidak ada cara lain. Dan walaupun begitu kan kala sudah dididik begitu pun bila dah dewasa mungkin kita mula dah pandai berfikir sendiri dan mulalah menurunkan kita punya standard atau piawaian kita tu, sangat mudah untuk kita menjadi orang yang percaya amanah juga tapi paling tidaknya sudah ada didikan. Jadi tentu sekali kalau kita tidak dididik begitu, malahan pula dididik dengan satu bahawa amanah dan boleh dipercayai itu bukan satu yang keutamaan. Dari itu tentulah sekali nanti Baik. Sekarang mari kita bincangkan tentang bagaimana kita nak mengembalikan kepercayaan
setelah kepercayaan itu dikhianati. Ya, ini satu jugalah kan kita rasa macam yalah kan, kita orang kata dah kena sekali gitu serik lah ya, tak nak lagi dah. Tapi boleh tak agaknya kita berikan peluang ya untuk orang yang telah ya menghancurkan kepercayaan kita dan berkhianati itu ya. Jadi saya rasa ini mungkin ya khususnya untuk hubungan kita ya, kita macam mana marah dengan seorang, tapi kalau itulah adik-beradik kita ya, ataupun pasangan kita atau anak-anak kita ataupun mungkin rakan sekerja kita, kita kena jumpa juga lagi orang ni. Jadi kita kena buat keputusan sama ada kita boleh mempercayai orang itu ataupun tidak ya. Selepas kepercayaan kita itu telah dikhianati hingga menghasilkan krisis kepercayaan. Apabila katalah ya, saya bagikan contoh kita lah yang melakukan sesuatu hingga kan orang ya tercalar lah ya kepercayaan orang kepada kita. Maka berlakulah krisis kepercayaan kepada kita. Maknanya sebelum ni orang ingat kita ni boleh percayai, tetapi disebabkan oleh ya, sesuatu, maka kita dikatakan tidak boleh lagi dipercayai ya. Selalunya itu kita mungkir janji contohnya ya, ataupun kita bercakap berdusta ya, ataupun kita mungkin melakukan sesuatu tapi kita salahkan orang lain, yang ialah yang sebenarnya menunjukkan ya aspek integriti dan kebolehpercayaan kita itu sebenarnya telah tercalar. Jadi dia bergantung sama ada kita nak dapatkan semula atau tidak kepercayaan itu. Kalau nak, memanglah ya, dia bukan mudah. Jadi saya nak gariskan ya, dalam satu pembacaan yang ya, saya pernah baca ya. Saya baca ni beberapa tahun yang lepas, tapi saya ingat saya kena baca balik lah ya untuk berkongsi dengan rakan-rakan semua. 6 ways to rebuild trust after a crisis ya. 6 cara bagaimana kita boleh bangunkan semula kepercayaan selepas adanya berlaku krisis ya. Yang pertama ya adalah untuk kita membuat satu usaha penerangan ya tentang apa yang berlaku. Ya, jadi maknanya mesti ada penceritaan naratif yang jelas ya. Selalunya katalah dan di sini satu yang perlu ya kita nyatakan, dan khususnya kalau ada banyaklah perkara yang memerlukan kita memberikan penjelasan ya. Tetapi dalam konteks ini penjelasan kita itu bukanlah untuk covering up ya. Penjelasan ini bukanlah untuk menutup lah kan, kita ada kalanya kita salahkan pula orang lain, bukan, tapi kita akui bahawa ada isunya ya, ada masalahnya dan dia perlukan penjelasan. Siapakah yang terbaik untuk memberikan penjelasan tu? Kalau misalnya ia berkaitan dengan kita, tak ada orang lain lah melainkan kita sendiri. Kita tengok di mana sebenarnya adanya miscommunication ya, kalau itu berpunca daripada masalah komunikasi ataupun mungkin betul ya orang tu bagi kita duit untuk kita jaga, tiba-tiba kita guna ya, dan sekarang ni kantoi lah kita ni tidak boleh lagi dipercayai ya. Jadi yang itu tu ya kita kena tengok di mana silapnya, atau mungkin ada silap faham ya. Kita ingat dia bagi kita tu ya, dia bagi untuk kita gunakan, tapi rupanya tidak. Dari mana masalahnya? Tak adanya hitam putih ya dalam konteks apa yang dijangka dan diharapkan oleh satu pihak dan kita pula di pihak yang lain. Itu sebabnya selalunya ini akan berlaku apabila ya adanya transaksi ataupun mungkin ya hutang piutang ya, dan oleh sebab itu ayat mengenai hutang ya adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim ya, surah Al-Baqarah ayat 262. Saya kan satu muka surat tu semua tentang satu saja perkara. Satu saja ya. Bayangkan satu muka tu ada 10 baris tu satu ayat. Adalah tentang hutang. Mesti ditulis walaupun kecil kerana ya, ada banyak sangat at stake kat sini ni. Ya, jadi okey, katalah yang tu berlaku. Yang kedua, kita mestilah cuba membuatkan ya satu tindakan yang untuk menebus ya kesilapan kita tu. Ya, jadi oleh sebab tu dalam konteks ini keikhlasan tu nombor satu lah sebenarnya ya. Kita ikhlas nak menghubung balik hubungan kita mungkin yang tercalar disebabkan oleh ya kepercayaan yang telah dikhianati. Maka kalau itu bermula daripada kita lah yang kena tunjukkan ya kesungguhan kita untuk menebus kesilapan kita ini ya. Mungkin kalau katalah ya ada emosi yang meluap-luap yang yang terbabit sama yang terlibat, maka kita kena berikan sedikit masa, tetapi kita ya kena mohon maaf ya, kita kena berikan pampasan, kita kena acknowledge lah ya, ataupun kita kena akui ya, yang itu adalah kesilapan yang kita
mesti buat tindakan yang ni. Kalau kita perlu berhadapan dengan tindakan undang-undang tu, memang terpaksalah kita hadapi ya. Dan di situ satu cara untuk menunjukkan kesungguhan kita nak menebus kesilapan kita tu, dan kita sebenarnya menghargai kalau boleh kita diberikan peluang lagi untuk dipercayai ya. Yang ketiga, yang ini satulah ya, sangat penting peraturan ya, kalaupun ada garis panduan ya. Mungkin kalau dalam satu organisasi pejabat yang kecil, maka ya di situ kalau boleh kita elakkan daripada berlaku apa-apa perkara yang boleh menyebabkan tindakan yang tidak berintegriti. Ya, itu semuanya daripada pengurusan keuangan, lepas tu daripada ya, kelulusan, tidak ada favoritism ya. Maknanya kalau ada yang melibatkan wang ya, organisasi, apakah dia prosedur dia. Dan mungkin ya dalam konteks ini semuanya terlibat dan semuanya kena patuh. Tidak ada seorang pun yang berada di atas daripada undang-undang begitu. Tapi selalulah bila adanya undang-undang peraturan ni, kadang ianya tidak dihormati ya oleh orang lain. Jadi katalah di sini kita ada undang-undang peraturan, tapi kita sendiri ya tidak patuh dengan peraturan undang-undang itu, maka selayaknya kita kena menerima implikasi daripada ketidakpatuhan tersebut ya. Dan yang ini penting, orang bawah pun macam tu, orang atas pun begitu juga ya. Jadi adanya peraturan dan juga garis panduan ini sangat penting untuk memastikan ya perbuatan-perbuatan yang tidak berintegriti ini dapat ya dikawal daripada awal begitu ya. Jadi itu antara macam mana kita nak membendung. Kalau misalnya adanya peraturan sebelum ni, adanya juga garis panduan, tapi macam tak kemas sikit ya. Di situ ada loophole ya. Setiap kali berlakunya ketirisan, berlakunya ada tak ada integriti ni, kita dapati memang di situ ada loophole, di situ ada lompong ya. Dan maka peraturan dan juga garis panduan itu mesti diperkemaskan lagi ya. Okey. Yang keempat, ini satu yang sangat penting, dan pada saya tadi bukan hanya kita didik anak kita daripada kecil, keluarga kita, tapi kalau dalam satu organisasi dia kena ada budaya ya, yang mementingkan etika, integriti, ya, sifat-sifat nilai ya, yang berprinsip asas kehidupan ini ya. So membangunkan satu budaya yang lebih beretika itu sangat penting ya. Jadi kalau katalah ya, ini satu cara untuk memastikan kita tidak mahu lagi perkara-perkara yang ya berkaitan dengan integriti ini mencemarkan ya perjalanan organisasi kita, hingga kan kita tak tahu nak percaya siapa. Bayangkan ya. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat pula ya, yang kelima adalah perlunya kita memberikan penekanan dan juga kita ya memberikan tadi satu budaya, kemudian kita memang kena single out atau secara spesifik meletakkan keutamaan kepada ketelusan dan juga accountability ya. Kita perlu bertanggungjawab dengan apa yang kita buat tu ya. Dan di situlah semakin telus ya, semakin tinggi tahap kepercayaan antara satu sama lain, dan juga apabila kita boleh mengharap ya, dan kita boleh accountability pada senang aja, orang tu boleh diharap atau tidak kita boleh harap kalau misalnya kita berikan dia satu tanggungjawab, dia boleh selesaikan ya. Kalau misalnya dia ada berhadapan dengan masalah untuk menyelesaikannya, dia akan terus datang kepada kita ya untuk mendapatkan bantuan ya. Dan sekiranya ada masalah ya, ataupun katalah ya sepatutnya dia gunakan banyak ni untuk projek dia, tengok ada berlebihan, dia tidak akan gunakan itu, melainkan ya dia memberitahukan ya adanya lebihan ini dan bagaimana nak dilakukan. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini mesti kita berikan ya keutamaan tinggi. Kita kena reward ni ya, maknanya kita kena tunjukkan kepada semua orang, lagi telus dia ya, lagi dia boleh diharap, itu adalah sesuatu yang sangat diberikan nilaian yang tinggi di dalam organisasi kita. So pula juga lah anak kita kan, bila anak kita bercakap benar ya, kita balik-balik biasalah kan, tengok pasu bunga kita dah berderai ya. Jadi kita tak sempat cakap apa, anak kita datang minta maaf, dia kata, Umi tadi abang main bola tu abang kenakan tu. Bagaimana kita nak rewardkan ya dia punya ya sifat dia tu, dia mengaku dulu tanpa perlu dibandingkan dengan anak yang kita tahu memang dia
lah, tak ada orang lain lah kan. Tapi bila kita tanya, tak tahu. Macam tu. Itu satu yang perlukan lebih banyak homework sikit lah. Ya. Dan akhir sekali, bagaimana kita sebenarnya meletakkan, ini kita yang keenam ni, akhirnya bila kita telah cuba memperbaiki dan mengetatkan lagi supaya tidak ada berlakunya ruang dan pelompongan untuk berlakunya perkara-perkara yang mengikis kepercayaan kita dan integriti kita itu, maka kita kena semula untuk memberikan kepercayaan itu antara satu sama lain kita, tapi mungkin kita juga perlukan satu pihak luar yang lebih tidak ada kepentingan untuk memberikan satu pemerhatian kepada kita dan ini sebenarnya satu proses tata kelola yang sangat baik, iaitu dia punya imbang taranya tu adanya berlakunya check and balance semak dan imbang itu. InsyaAllah bila bercakap tentang kebolehpercayaan ini dan juga krisis kepercayaan ini, saya rasa dia bermula dengan kita. Mungkin kita rasakan ya Allah, dengan siapa lagi saya nak percaya ni? Saya percaya orang ni, tengok orang tu buat macam ni pula. Saya percaya orang tu, akhirnya kita pun rasa tak ada siapa lagi yang boleh kita percayai. Saya rasa itu satu perasaan yang memang tak dapat nak kita elakkan apabila kita lah banyak kali mungkin ditipu ataupun kita dapati kepercayaan kita tidak dihargai. Tetapi kita mungkin kena jadikan itu sebagai satu cabaran untuk kita meningkatkan lagi kebolehpercayaan kita dan ianya menjadi satu yang kita demand juga daripada orang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang dapat memastikan kita tidak terbabit dalam apa-apa jua perkara yang berpunca daripada isu kepercayaan hinggakan nama baik kita tidak tercemar disebabkan oleh isu-isu ini, dan kita menjadi orang yang sangat menghargai kepercayaan orang lain kepada kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita dapat membina satu budaya yang lebih selamat, sihat, lebih telus, lebih transparent, lebih accountable, insyaAllah. Jadi Dr. rasa di situ dulu, dan minggu depan insyaAllah kita ada tetamu. Dan tamu kita akan bincangkan tentang integriti tunjang kebolehpercayaan. Bagaimana integriti itu menjadi tunjang kepada trustworthiness ataupun kebolehpercayaan. InsyaAllah bersama Dr. Har minggu depan dalam slot Follow Me Dr. Har episod yang ke-73. Dan lepas itu kita ada satu saja lagi bulan untuk tahun 2022 ini, insyaAllah. Dan kita akan membincangkan pula dalam konteks kepimpinan dan mungkin kita nak lihat apakah yang dinamakan sebagai benevolent leadership ataupun compassionate leadership, satu kepimpinan rahmah, insyaAllah. Jadi itu saja dulu. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama Dr. Har sepanjang episod Follow Me Dr. Har ni, dan mudah-mudahan ini menjadi satu yang amal kebaktian kita dalam usaha kita nak meningkatkan diri kita lagi. Terima kasih di atas perhatian diberikan. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekurangan, itu semua adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Dengan itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah, Tibika.